Awak? Merahnya. Ya, awak ni tak habis pakai putih juga. Ya, manalah Bi nak tahu yang Bibi akan pakai warna merah berlilit-lilit macam ni. Biar awak cakap. Ni kan honeymoon. Awak kena faham sendiri. Mestilah nak nampak lain-lain. Handsome-nya. Handsome? Suami siapa? Suami saya lah. Kembali dalam Wanita Hari ini, itu dah tadi antara sedutan drama yang sebenarnya ada kaitan dengan topik kita hari ini, iaitu berhias untuk suami, bergaya untuk isteri. Fiza, sebenarnya orang kata berhias kecantikan sebenarnya adalah subjektif. Ada suami yang gemar isteri dia bersiap menyasakan kat rumah, ada bermakeup bagai. Tapi ada juga suami yang suka yang simple. Baju kaftan pun tak ada masalah kat rumah. Baju kelawar. Okey, tapi betul kata Fatin, itu adalah satu perkara yang subjektif dan saya kira ini bukanlah perbincangan yang baharu, malahan perbincangan tentang berhias untuk pasangan ini dah acap kali dibicarakan dan mungkin anda juga penonton ada pelbagai pendapat dan juga perkongsian anda yang ingin terus anda kongsikan bersama dengan kami, dan kami nak dengarkan juga sebenarnya pendapat daripada rakan-rakan kami yang telah pun berada di studio ketika ini. Kita bersama dengan di sebelah saya. Kalau kita tengok dia di Instagram dan sebagainya, memang cantik je selalu. Kita bersama dengan 24 jam cantik. Faiza Ilai, apa khabar? Sihat. Alhamdulillah. Dan juga suaminya kita bersama dengan Haikal Hanafi. Apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Okey, dan di sebelah sana, di hujung sana, kita bersama dengan Ustaz Azam Al-Kankarias. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Tersasul-sasul Saya dah biasa dah nama saya dah sasul. Tersyasyul Tersyasyul. Okey. Sebelum kita nak berkongsi pendapat tentang topik kita pada hari ini, di permulaan perbincangan kita ini, mungkin kita nak ceritakan sesuatu yang lebih serius sikitlah, Ustaz. Ya, Kalau kita cakap tentang topik kita pada hari ini, iaitu berhias untuk suami, bergaya untuk isteri, kebiasaannya berhias ni seringkali dikaitkan dengan golongan wanita. Tetapi Ustaz, kalau kita lihat dari segi didikan kita juga sebenarnya, kebiasaannya ibu bapa ni, kita mendidik anak-anak perempuan kita dari kecil, jaga kebersihan, jaga kecantikan, jaga segala-galanya kena rapi. Jarang-jarang ditekankan kepada anak lelaki sebelum kita nak membawa ke dalam rumah tangga ni, pendidikan awal di rumah tu juga penting. Kalau Ustaz boleh kongsikan. Baik, luar biasa. Terima kasih kepada Fiza, Fatin, Faiza dan juga Tuan Haifat, juga para penonton. Alhamdulillah, Allahumma salli Muhammad. Saya rasa seronok bila mana bincang bab topik ini. Sebenarnya ramai di kalangan kita kadang-kadang terlampau macam cakap stereotip bila mengatakan bahawa cantik mesti perempuan. Kan cantik je perempuan, laki je tak apa. Kan itu sebab tuan-tuan puan dia tak kira laki atau perempuan. Seperti yang dinyatakan oleh Fiza Sabjahan tadi, mengatakan bahawa didikan kita kepada anak-anak ni tak kira laki atau perempuan, kita perlu didik sejak daripada awal lagi. Kita ajar dia tentang kebersihan, maknanya tentang bagaimana nak potong kuku kan. Kita ajar anak kita bagaimana jaga bau badan ni kadang-kadang Bau mulut. Bau mulut betul, berus gigi kan. Ya Allah, bukan senang nak ajar anak bergigi kan. Dan anak kecil dia faham tuan-tuan puan. Jadi para penonton, bila mana kita nak ajar ni seawal dia kanak-kanak, bila dia dah menjadi alah bisa tegar biasa pepatah Melayu kata, bila dia dah biasa, makanya sampailah dia besar nanti, dia berumah tangga insya-Allah, maka dia akan berkahwin dengan perempuan yang barangkali dia kenal, barangkali mungkin dia tak kenal, dan pastinya mempunyai dua kehidupan beza. Mungkin suaminya, mak ayah dah ajar memang lipat baju tegak semua. Ikut baju sama warna. Tapi yang wanita ni pula, perempuan ni pula, mak ayahnya tak pernah ajar begitu. Jadi bila berkahwin, hara. Kan? Itu sebab yang lakinya nak handsome aja. Tapi yang perempuan pula, tak apalah, pedulilah. Yang penting aku dah kahwin, aku tak kisah. Ini pun masalah juga tuan-tuan puan. Tapi ada juga yang perempuannya jenis nak cantik aja. Laki lantak kau lah. Kan? Tapi memang ni saya tanya di Facebook, Instagram saya, Azam Al-Kankari ya. Ada komen di kalangan mereka, para netizen, rakan-rakan net kita. Mereka mengatakan bahawa, Ustaz, kami ni perempuan tak berapa berani kasih suami handsome sangat. Tak kasih suami bergaya sangat. Sebab takut kena caras. Okey. Berhenti dekat situ. Sebab kita nak tanya itu kepada
kita nak tanya kepada Haikal sendirilah sebagai suami dan juga kita faham apa yang Ustaz cakap, pendedahan awal itu penting. Tapi sebagai seorang suami, macam mana orang kata bergaya untuk isteri itu penting atau tidak? Nak suruh I turun jawab ke? Tengah mungkin Okey, dia sebenarnya dia sebenarnya kita kena, bagi saya lah, kita ikut naluri pasangan kita tu kan. Kalau dah kita kahwin dengan seorang isteri yang tak Cantik. suka suaminya bergaya dan dia pun adalah sederhana. Jadi kebersihan ni semua kenalah. Kebersihan ni sama, bergaya ni lain lah kan. Betul. Pakai seluar senting kan, pakai Seluar senting macam-macam bergaya. lah kan. Benda-benda macam benda kan. Jadi bila kalau isterinya tak suka jenis yang begitu, jadi saya rasa tak jadi masalah kot. Asalkan dua-dua dua-dua kena selesa. Okey. Tapi berbalik dengan daripada apa yang Ustaz Azam katakan tadi, dia kata Ustaz ramai dalam kalangan warganet mengatakan bahawa isteri tak suka suami dia bergaya, tak nak suami dia bergaya. Takut. Setuju ataupun tidak? Betul ataupun tidak, Faiza? Tak juga dia. Okey, bila kita cakap pasal bergaya ni, dia bergaya tu bukanlah maksudnya kena badan kena ala-ala Fahri Ahmad tu kan. Suka Fahri Ahmad dengar. Mesti dia tengok sekarang ni. Dia bukanlah dia kena bila pemahaman saya kat sini bila cakap bergaya itu maksudnya daripada segi kebersihan. Kan kalau dah macam biar bini je cantik, suami dah macam kan sekali balik kan dah macam ikan masin dah bau dia, lepas tu benda ni yang macam itulah bagi saya. Macam pemahaman saya bila kita nak cakap pasal kena menjaga atau bergaya tu, maksudnya kalau dulu masa dating boleh pula wangi apa semua daripada jauh dah boleh bau dah. Tapi bila dah kahwin bau ketiak apa bagai. Jadi benda-benda yang macam itulah saya rasa macam perlu. Macam mana dulu macam itulah juga sekarang. Kita tak payahlah sentuh macam dulu kurus ke apa, tak payahlah kan. Kita cakap pasal benda yang perlu sebenarnya untuk menjaga kebersihan. Okey, itu daripada Faiza. Kita dah dengar pada Ustaz sikit dan juga Haikal. Kita nak bawa penonton untuk dengar kata orang ramai berkenaan dengan topik kita hari ini. Saksikan. Isteri perlu berhias untuk suami sebab kita nak suami rindukan kita selalu, ingatkan kita selalu. Bila tengah buat kerja, tiba-tiba tinggal kat kita. Kat rumah tu sisir rambut, pakai eyeliner sikit, pakai lipstick sikit, tak nampak pucat pun dah okey dah. Kak cuba letakkan diri akak sebagai suami. Kita dah penat-penat kerja kat luar. Kalau kita balik rumah, kita tengok isteri kita dalam keadaan messy, kita punya mood tu jadi lain. Tak sama macam beza kalau kita balik rumah, kita nampak isteri kita dalam keadaan yang cantik, nampak kemas. So kita pun macam seronoklah nak balik rumah. Kita suami ni perlu ada satu image ya untuk keluarga kita. Kalau kita walaupun penat bekerja, kita perlu balik dengan keadaan orang kata smart, senyum selalu. Jadi maka keluarga kita akan bertambah ceria. Bagi suami yang tak menjaga penampilan untuk isteri dia, mana dia akan melihatkan suasana tu akan menjadi bertambah bosan. Untuk menarik perhatian suami tu, kita kena hiaskan diri untuk diri sendiri. Bila suami pandang kita tu macam dia tak adalah macam pergi ke tempat lain ke kan. Kalau isteri saja yang bersih, wangi, tapi suami tak, macam tak bagus lah. Suami saya memang tak suka saya macam selekeh. Pakai baju kelawar pun saya tak, ada setengah orang pakai baju kelawar. Macam saya, suami saya tak suka pakai baju kelawar. And at least sebelum suami saya balik kerja, saya mesti letak lipstick sikit kat bibir. Hias untuk suami tu wajiblah untuk kita yang dalam Islam pun kita tahu benda tu wajib. So kalau kita tak nak suami kita lari, kita kenalah hias diri kita. Itu dia macam-macam Ada yang nak pakai lipstick waktu tidur, ada yang tak suka pakai baju kelawar, ada yang suami macam-macam lah kan. Betul. Okay. Tapi kalau kita nak cakap tentang topik kita pada hari ini, ada banyak kalau kita lihat transisi perubahan Haikal sendiri. Bagi mereka yang mengikuti perkembangan di Instagram Faiza dan juga Haikal sendiri, mungkin dapat lihatlah banyak perubahan yang dilalui oleh Haikal selepas mendirikan rumah tangga. Mungkin maafkan saya, kalau mungkin dulu mungkin badan lebih sedikit besar, tapi lepas mendirikan rumah tangga makin orang kata sadar macam Fahri Ahmad macam tu. Ira Fahri Ahmad macam tu. Okey, adakah sebenarnya ini disebabkan oleh sokongan isteri sendiri ataupun Haikal merasakan bahawa itu merupakan tanggungjawab Haikal sendiri sebagai seorang suami untuk nampak elok, untuk bergaya kepada pasangan? Okey, sebenarnya bila kita dah kahwin and then masa kahwin tu tak ada lepas kahwin tu kita terus kurus tak kan. Tapi ada a few thing yang terjadi. Jadi dalam masa tu mungkin timbul kesedaran. Timbul kesedaran dan
Sebelum tu mungkin saya sedar seorang je. Bila saya nak ubah tak boleh juga kan. Sebab mulut ni tak boleh berhenti mengunyah. Okey, jadi bila satu ketika bila saya kata nak ubah betul-betul, saya cakap dia kata okey boleh kita tu ya you kena support lah kalau you nak support ni kan. Sebab apa? Sebab sebab dia nak kena masak kan benda-benda yang tak boleh minyak, benda apa tak minyak kan. Jadi perlukan sokongan daripada dia. Jadi bila dia kata okey so we go for it lah kan. Terus kita go tapi saya rasa takutlah kan nak cakap I rasa you kena lose some weight. Lagi dia cakap, oh kan sekarang awak betul-betul kan aku salah cakap pula kan. Jadi sampai yang satu tahap yang mana yang kita ada pergi medical check up and he was not well. Dekat situ yang saya cakap, I think we need to figure something out lah untuk make you to lose weight sebab dia takut sakit. Dia dah masuk ke kesihatan lah. Dan daripada situlah yang kita start untuk kasih kat situ lah. Bagi saya kalau nak bergaya, dua-dua pun bagus sebenarnya. Tapi dua-dua kena tahulah limit masing-masing kan. Kau bergaya, aku bergaya. Okey, aku pun tahu kau macam mana, kau pun tahu aku macam mana. Jadi kau jaga hal kau, aku pun jaga hal aku. Jadi sama-sama tahu batas dia bergerak. Tak adalah aku bergaya, aku nak tunjuk kau, aku nak kalahkan kau pula. Tak ada sebegitu kan. Jadi kalau bagi saya dia kena synchronize lah. Benda tu dia kena synchronize. Kebersamaan kat situ. Betul. Tapi bercakap berkenaan dengan kebersamaan macam Faizah dan juga Haikal, mungkin ada win-win situation. Sama-sama tolong sama-sama. Tapi Ustaz, kita nak tahu juga macam mana kalau kita nak berhias untuk suami, dalam masa yang sama kita perlu bekerja, kita perlu juga berhias di luar. Begitu juga dengan suami untuk bekerja dan berhias. Itu macam mana? Baik, dia sebenarnya bila bincang bab hias dengan ramai orang kata isteri kena berhias dengan suami. Tapi hakikatnya sejauh mana suami berhias untuk isteri. Mana bukan berhias lah. Bergaya lah. Bergaya topik kita. Jadi bergaya dengan isteri. Macam kalau kita tengok Haikal bersama dengan Puan Faizah tadi. Kalau kita lihat maknanya selepas berkahwin maka dia melihat kepada bagaimana untuk menjadi orang yang memberi manfaat kepada pasangan. Itu sebab tuan-tuan dan para penonton, bila mana kita bercerita tentang bagaimana kita nak menenangkan hati, nak menangkan hati bersama pasangan dan sebagainya, saya nak kongsikan ada BTS. BTS. Bukan K-pop. Bukan K-pop. Bukan K-pop. Suara je. Jangan Blackpink ke bukan. Ini BTS. Biar pertama, apa pun kita kena belajar. Belajar bagaimana untuk menarik hati pasangan kita. Saya cakap bukan segi dia suami ataupun isteri, kita kena pandai. Ini yang paling penting kepada para penonton semua. Yang pertama kita kena belajar. Belajar untuk bagaimana untuk berhias. Kalau kita tengok ada macam Fiza dan juga Fatin mengatakan tadi, Faizah memang sentiasa itulah. Saya pun tengok masih bagus orang nampak pasangan cantik ni pandai suami dia jaga kan. Jadi orang akan kreditkan kepada suami dia. Bukan jaga je, mungkin suami dia pun sanggup nak melabur. Itu penting. Aku tak nak cakap biar Fiza yang cakap. Jadi beranikanlah. Betul kan? Betul. Kita nak isteri kita memang subhanallah. Dia baju cantik, badan cantik dan sebagainya. Tapi bila isteri kata, bang, rasanya muka ni macam dah lain dah bang. Oh ya ke? Pandai-pandailah. Kunyit dekat dapur. Alamak. Patutnya kita kena investkan duit kita. Nak ambil duit pergi spa. Mungkin buat facial dan sebagainya. Tak ada masalah. Sebagai seorang suami, kita nak isteri. Dan isteri kita pun akan bersama kita semua hidup insya-Allah kan. Jadi pertama belajar untuk urus diri, belajar untuk berhias melayan suami, dan suami juga kena belajar apa yang isteri suka dan apa yang isteri tak suka. Kadang-kadang mungkin isteri kata, bang, saya tak sukalah bang. Abang pakai kot ni nampak macam lain macam. Contoh. Abang tak sukalah bang. Abang ni pakai cermata ni. Itu sebab tuan-tuan puan, saya sendirilah kan. Saya kalau beli cermata, saya akan tanya isteri saya. Saya kata, yang okey tak yang? Tak okey bang, tak okey. Ini satu call lain. Ini pun dia marah juga tukar dia. Tapi kita saja nak suka kan. Jadi biar pertama belajar bagaimana untuk attract ataupun tarik hati pasangan kita. Yang kedua apa dia? Tegur dengan baik. Ini paling penting. Macam Faizah kata dengan Haikal tadi, tegur dengan baik. Tegur ini juga dia bukannya mesti kita secara direct. Tegur ni tuan-tuan dan puan tak semestinya kita menggunakan lisan. Ramai orang kata tegur ni mesti guna cakap, guna mulut. Tak. Tegur juga dengan kita menunjukkan kelakuan. Ataupun kita nak menegur dengan cara, bang, apa kata bang, kita pergi sama-sama medical check up. Jadi waktu yang sama, doktor yang tegur. Mana kita menggunakan orang ketiga untuk menegur. Ini teknik tuan-tuan dan puan. Kita tegur dengan sopan. Kita nak isteri kita bagaimana. Minta maaf cakap. Tadi katakan ada pasangan yang isterinya tak suka pakai baju, suami tak suka isteri pakai baju kelawar. Saya pula suka isteri pakai baju kelawar. Tapi isteri aku yang tak suka. Tak aku nak rasa. Contoh. Takkan nak rasa. Bang, saya tak suka baju kelawar. Serius lah. Ada orang suka. Pergi pasar pun baju kelawar. Contoh. Maknanya tuan-tuan dan puan, kita kena tegur dengan sopan. Tegur dengan baik. Itu yang kedua. Yang terakhir ini yang paling penting, sopan santun. Ada orang cantik luaran, na'udzubillah min zalik, hatinya dalaman problem. Kita nak luar cantik, dalam cantik. Ada orang luar, bukan main.
apa maskara, apa nama maskara kat mana? Atas, Salah. bukan kat pipi. Pipi shading bagai contoh. Kan? Maknanya sempat shading kat. Maknanya tuan-tuan dan puan, memang cantik luar biasa. Balik rumah cantik. Raihkan isteri, tapi suami, tapi hatinya subhanallah. Hatinya penuh dengan mazmumah, kedengkian. Macam tadi apa tu Haikal kata, dengki dengan isteri sebab isteri aku cantik, akhirnya dia dengki. Ini pun masalah juga. Jadi tuan dan puan, akhlak kita ni bukan saja luaran tapi dalaman kita. Jadi kita sopan, insya-Allah bukan saja luaran cantik, tak kira suami ke isteri ke, insya-Allah dia akan memberikan kebaikan dalam rumah tangga kita. Jadi biar pertama belajar tegur dengan sopan, sopan santun sesama kita, insya-Allah Allah berikan kebaikan sama kita. InsyaAllah. BTS, belajar, tegur dan sopan santun. Yes, itu paling penting. Dan ini soalan yang saya nak buka kepada ketiga-tiganya. Bila kita bercakap tentang berhias dari awal tadi, kita seringkali kaitkan dengan golongan perempuan. Dan seperti Fatin katakan tadi, kadang-kadang golongan perempuan ini juga bukan saja menjalankan tanggungjawab sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu, malahan juga melakukan pelbagai kerja rumah dan juga turut menjana ekonomi keluarga bersama dengan suami. Tapi kadang-kadang mungkin ini juga faktor-faktor pembesaran kita ataupun faktor adat dan juga budaya kita, yang mana kebiasaannya tanggungjawab kebersihan, kecantikan itu seringkali diletakkan kepada wanita. Perempuan akan membeli belah barangan, contohnya make-up, minyak wangi setiap bulan melalui perbelanjaan mereka sendiri semata-mata untuk berhias untuk suami. Nak nampak cantik, nak nampak wangi. Tapi kadang-kadang orang lelaki, minta maaf cakap lah, lagi-lagi kalau yang mungkin merokok dan sebagainya, kalau dia dah lepas isap rokok tak cuci tangan, dia boleh je pegang isteri dia kadang-kadang kan. Jadi ini antara perkara yang kadang-kadang seringkali dilupakan, dipandang remeh oleh golongan lelaki. Macam mana kita nak perbetulkan golongan suami ni? Siapa nak jawab? Silakan. Orang berpengalaman lah. Dia kalau macam benda macam tu. Saya ada masalah tu tau. Kalau macam dia balik kerja, you cuci tangan. You tak cuci tangan, jangan pegang kan. Saya macam tu daripada dulu. Harga kecil hati tak? Tak kecil hati lah. Sebab kita dah tahu. Kita dah tahu benda macam tu kan. Kadang-kadang kita dah terlalu tak larat bila balik syuting kan. Kita pun terus duduk tak ada buat. Tapi bila dia tegur, kita pun dah lah, bukan ditegur marah kan. Tegur macam tadi tu. Jadi kita pun pergi just pasang tangan, just betul lah. Because apa yang dia cakap tu betul. Jadi kita janganlah ego pula kat situ kan. Nak kira kita punya ni benda tu tak boleh lah kita nak tunjuk kita punya aku ketua keluarga apa semua. Kau kata kat aku punya, aku bawa balik rezeki cari penat. Tapi sebenarnya kalau dah ditegur dengan benda yang betul, saya rasa tak kisahlah suami ke, isteri ke, kalau benda tu dah betul, why not dibuat saja. Kita ambil lah. Sebab kadang-kadang kalau lagi-lagi kalau isteri, maafkan saya Fatin, kalau isteri dah bersalin dan sebagainya, ramai dalam golongan suami akan mengatakan, alignment balancing lari lah. Sekarang badan dah macam peti ais lah. Dulu I kahwin dengan you macam kerengga. Sekarang you macam peti ais. 3 pintu. Kalau I dia cakap macam tu, esok kita jabat agama dah. So ini masalah kan? Ini masalah. Tapi ada juga orang kata stereotype lelaki tu. Kadang-kadang bila isteri dia bersiap, ni lawan-lawan nak gimana ni? Macam tu. Jadi satu yang pelik pula kat mata dia. Sebab kalau benda macam ni jadi, masalah ni jadi lelaki sebab satu benda. Bila kita di rumah, kita memang boleh nampak segala benda dia. Tak buruk dia pun kita nampak, baik dia pun kita nampak. Tapi kalau dah di luar tu, kita boleh nampak nak keluar. Bila nak berhias nak keluar tu, dia punya excitement dia tu lain macam tau. Tahu dia punya lain macam berhias di rumah lah. Sikit dah lah kan. Tapi bila di luar tu dia berjoyo. Jadi sebenarnya kecantikan ni nak ditunjukkan pada siapa. Jadi bila buat sebegitu, benda ni akan kita kuari kalau dalam keadaan kita yang tak berapa nak okey. Kan? Kalau okey tak apa, kita carry on. Kan? Tapi kalau tak okey mesti tanya nak pergi. Kalau kat luar suspicious. Yes. Bukan kita takut orang lain tengok dia, tak kisah tengok dia. Tapi niat dia lah kalau ikut konsep ikut agama kita memang berhias tu lebih-lebihnya memang untuk di rumah lah sebenarnya kan. Di luar tu just orang tengok okey nampak selesa macam tu kan. Nak letak dalam tu kan. Dia lebih kisah tentang apa orang lain fikir. Maksud dia nak letak dalam Instagram nak nampak. Betul. Berhias di tanah suci pun ada kan. Pergi tanah suci ambil beg 3 orang bawa beg LV sepo 4 orang ambil telefon ada. Macam-macam ada kan. Jadi benda macam ni tak tahulah kan. Dia dah lari sebenarnya daripada ajaran agama. Macam Ustaz kan, betul apa yang Haikal cakap tadi, tapi macam mana agaknya cara kita macam suami dan juga isteri mendorong ke arah mungkin berhias secara sederhana tapi masih lagi nampak cantik. Baik, sebenarnya bila kita cerita bab cantik kan, macam Fatin tanya tadi bab cantik, sebenarnya benda ni sangat subjektif. Ada orang beranggapan bahawa dia ni cantik betul lah. Cantik betul. Hakikat kita tengok biasa je. Contoh biasa je. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan, cantik ini adalah subjektif. Bila mana bercerita tentang subjektif,
pastinya dia cantik di pandangan kita. Okey, kenapa kita milih dia sebagai pasangan? Sebagai contoh seorang isteri, kita milih suami kita sebagai pasangan. Seorang suami kita pilih isteri sebagai pasangan. Mesti ada satu perkara ataupun faktor yang kita tak nampak yang ada pada dia yang menyebabkan kita tertarik. Itu sebab tuan-tuan dan puan, bila mana kita nak rasa macam kita nak sentiasa rasa dia dekat dengan kita, kita rasa macam yalah macam tadi Haikal kata tadi, bila mana kita keluar, isteri ni kat rumah tak pernah berhias. Tapi keluar time tu pula, rumah kerja kahwin pula kan. Lagi kenduri, hiasinan. Contoh macam kan. Kat rumah. Alah tak abang lah bang. Okey je. Keluar bukan main pula. Hakikatnya berhias kepada isteri. Kepada suami bersama di rumah. Sama juga suami. Kadang suami, mana butang baju aku pah. Contoh. Kan? Jadi maknanya kat rumah, ya Allah, pakai baju tak ada apa pun tak apa. Tapi kat luar bukan main. Itu sebab tuan-tuan dan puan, kita ada batas-batas yang perlu kita jaga. Jadi bagaimana kita nak bersama dengan orang dan sebagainya. Saya nak kongsikan tuan-tuan dan puan ya. Ada tips ni sebenarnya saya nak tunjuk PTD. PTD. Aku pun lupa benda lah tu Okey dah. PTD saya selalu kalau tanya ustaz ada nota dia tak ada meja, susah kan. Nampak pula stokin saya Tuan-tuan dan puan. Style luar biasa. Alhamdulillah. Apa yang saya nak kongsikan, bila mana saya suka, okey je insya-Allah. Apa yang nak kongsi, bila mana kita nak ceritakan tentang PTD, apa maknanya tuan-tuan dan puan? Bila nampak pasangan kita, tak kiralah bagaimanapun, yang paling penting kita yang pertama kita kena puji pasangan kita. Tak kira lelaki atau perempuan, puji. Kadang-kadang, bang, saya ni dah tak ni. Isteri, suami kena faham. Contoh pula, suami ni pula nak berhias, isteri pun kena faham lah. Bagaimana nak faham? Isteri tolonglah gosokkan baju suami. Isteri tolonglah sama-sama pakaikan kot. Kan macam apa drama tadi kan. Pakaikan, sweet kan. Isteri tolonglah lipatkan dan sebagainya sama-sama. Maksudnya kita hidup saling, itu yang penting jangan ego lah kata Tuan Haikal tadi kan. Yang pertama puji. Tapi kena time puji tak? Kalau tak kena time bahaya pula tak kira ingat. Abang ni macam kan. Itu yang baru butang baju Melayu abang mana Pak? Betul lah, bahaya itulah. Tapi kalau orang yang dah biasa puji, itu sebab kadang-kadang bila kita puji nanti dia kata kita sindir pula. Faham tak faham? Kan? Orang yang tak biasa puji, awak ni cantik lah. Awak sindir saya Awak dah kurus lah. Kurang ajar, kata saya gemuk. Contoh. Ini contoh. Minta izin tuan-tuan. Jadi puji, betul lah. Puji kena agak-agak lah. Apa pun yang paling utama kita puji Allah. Itu paling utama. Alhamdulillah. Teruk macam mana pun kita kena raikan itulah pasang kita. T yang kedua, PTD. Bukan pegawai takbir diplomatik. Tapi T yang kedua adalah tenang. Ini yang paling penting. Dalam rumah tangga, kita nakkan ketenangan. Tak ada orang rumah tangga kerja nak bergaduh. Kahwin-kahwin, esok bergaduh, lusa bergaduh. Bebam bergaduh, seronok bergaduh. Ini masalahnya tak ada orang begitu. Sekarang kita kahwin, kita nakkan balik rumah, tengok isteri rasa tenang. Ni balik rumah, ya Allah. Isterinya pun memang Masya Allah kan, luar biasa kan. Jadi yang kedua, tenang. Dia yang terakhir, ini terakhir. Tuan-tuan, paling penting ini adalah senjata kita. Apa dia? Doa. Maknanya, doa silahul mu'min. Doa senjata orang beriman. Jadi, banyakkan doa. Apa doa yang saya nak kongsikan? Nanti saya akan masukkan Instagram, Facebook saya. Azam Al-Kankari. Boleh tengok. Itu dia punya cliffhanger, teaser dia. Okey. Nak tahu doa, kena follow Instagram Ustaz Azam Al-Kankari. Kita dah sampai di penghujung perbincangan kita hari ini. Itu saya kira satu rumusan yang cukup baik dan lengkap daripada Ustaz Azam sendiri. Tapi daripada Haikal dan juga Faiza sendiri, mungkin boleh dikongsikan sedikit lah apa yang dapat boleh dikongsikan kepada penonton berkaitan topik kita pada hari ini. Okey, bila cakap berhias ini, dia bukanlah kena pakai makeup 18 inci untuk suami, tapi lebih kepada macam contohnya kalau dulu kita selalu menjaga kebersihan badan bila nak keluar dating contohlah kan, macam sebelum kahwin, kenapa tak terapkan benda tu sekarang? Kadang-kadang tak perlu macam badan dah besar. Tak, dia sebenarnya is how you carry yourself. Dekat rumah macam contohnya tak payah pergi spa. Saya tak pernah pergi spa sebab memang saya tak ada masa nak pergi spa. Tapi saya masih tahu menjaga makan supaya badan saya tak naik. Tapi terpulanglah, tapi ada yang kita faham perempuan ada masalah hormon. Jadi badan dia tak boleh turun. Jadi maksudnya macam benda-benda lain. Macam saya cakap kebersihan, dah tahu kalau macam awak ni jenis hormon dia bulu kaki penuh. Kan kalau lelaki pun tengok kaki tak tahu ni laki aku ke kaki aku ke kaki bini aku. Kenalah, you have to fix semua ya. Benda tu yang macam kena, saya rasa itu maksud even dalam Islam pun itu maksudnya. Bukanlah kena letak makeup 24 jam tu. Ya, itu saya setuju. Daripada Haikal? Okey, bagi saya lagi satu macam orang lelaki yang memang ada keinginan untuk berhias, nak cuba jadi elok. Teruskan. Tapi jangan terlalu berlebihan, teruskan.
So dan orang lain pula yang dikelilingi dia janganlah pula mengutuk jiran sebelah. Oh, macam pula ini kan macam adik-adik ada pula bila berial bila kata macam adik-adik pula. Jadi benda ni orang lelaki bila dia kena benda yang macam ni dia akan patah terus. Betul. Dia akan kill. Yes, dia akan kill balik dia kata oh dia lebih tapi sebenarnya dia silap, sebenarnya dia tak peduli kan bukan dia nak hidup dengan jiran sebelah nak mengatakan dia tu. Dia nak hidup tu dengan suaminya, dengan isteri dia, pasangan dia. Jadi lebih baik dia ikut apa yang sama-sama nak. Give and take lah kita. Dan semuanya ada, jangan go beyond the line. Okey, tahu limit, lepas tu dorong sama isteri dan suami. Kena ada synchronize kat situ. Betul. Dan juga tadi puji, tenang dan juga doa. Itu yang paling penting. Pasangan kita dan keluarga. Moga Allah berkati. Nak ni awal Zulhijjah ni, nak pergi haji ni, doa banyak. InsyaAllah. Amin. Allah. Okey, banyak sebenarnya yang kita dapat hari ini berkenaan dengan topik kita hias untuk suami dan juga bergaya untuk isteri. Sebenarnya bukan macam Faizal cakap tadi, bukan disebabkan make up tetapi dalaman dan juga bagaimana kita bawa diri kita untuk tinggikan lagi keyakinan kita, Fiza. InsyaAllah. Kita nak berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini.